Ini bab membeli Nabi SAW dengan berhutang, dengan bayaran bertangguh. Jadi Nabi SAW membeli secara berhutang. Riwayat daripada A'mash katanya, kami menyebutkan di hadapan Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, tentang gadaian dalam salam. Salam di sini dengan makna dalam jual beli, fil bai'. Kata dia, Aswad menceritakan kepadaku daripada Aisyah bahawa Nabi SAW membeli makanan daripada seorang Yahudi hingga ke satu masa bayarannya, dan dia menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju besi, satu dir'an bin hadid, satu baju daripada besi lah, baju besi. Hal ini pula riwayat daripada Anas bin Malik bahawa dia pergi kepada Nabi SAW membawa roti daripada syair, daripada Bali, dan lemak hapak, lemak yang berbau lah, bau tak sedap. Nabi SAW telah menggadai baju besinya semasa di Madinah, atau di Madinah dekat seorang Yahudi, dan dia mengambil daripadanya bali untuk ahli keluarganya. Aku dengar dia berkata, tidak berpetang pada keluarga Muhammad satu gantang gandum dan satu gantang bijirin. Wa inna indahu latis'a niswatin, padahal dia mempunyai 9 orang isteri. Ini bab hasil usaha seseorang dan pekerjaannya dengan tangannya. Riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah berkata, bila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, kata dia, kaumku memang mengetahui, masyarakatku, orang ramai memang tahu bahawa pekerjaanku tidak mampu menampung keperluan keluargaku. Tetapi aku syughiltu bi amril muslimin, sibuk dengan urusan orang-orang Islam. Jadi aku diserahkan jawatan memimpin orang-orang Islam. Keluarga Abu Bakar akan makan daripada harta ini, dan dia akan berusaha dia akan berusaha melaburkan harta itu untuk orang-orang Islam. Ini pula riwayat daripada Urwah, kata dia, Aisyah berkata, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu bekerja sendiri, bekerja dengan tubuh mereka. Jadi mereka mempunyai bau, tubuh mereka berbau lah. Lalu dikatakan kepada mereka, kalau mandi pun, kalau kamu mandi pun bagus, boleh hilanglah bau-bau tu. Maksudnya jawabnya itu mahdhuf. Riwayat daripada Miqdam daripada Nabi SAW, sabdanya, tidak ada sesiapa pun makan makanan, apa-apa makanan yang mana lebih baik daripada dia makan daripada hasil usahanya. Tidak ada satu pemakanan yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik daripada apa yang dia makan daripada hasil tangannya. Dan Nabi Allah Daud makan daripada hasil kerja tangannya. Riwayat daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW bahawa Daud, ini Nabi SAW, dia tidak makan melainkan daripada hasil usaha tangannya. Ini pula riwayat daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
seseorang kamu memunggah kayu seberkas di atas belakangnya atau memikul kayu seberkas di atas belakangnya, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta dengan seseorang, lalu orang itu memberikan kepadanya atau tidak memberikan kepadanya. Ini pula daripada Zubair bin Awam, kata dia, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang kamu mengambil tali-talinya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta dengan orang ramai. Ini bab suhulah wassamaha fi syira wal bai', bersikap mudah dan murah hati atau terbuka dalam jual beli. Dan sesiapa yang menuntut sesuatu hak, hendaklah dia menuntutnya dengan marwah, dengan bermarwah, dengan secara yang baik. Daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam bentuk doa, semoga Allah merahmati seorang yang mudah, senang apabila menjual, apabila membeli, dan apabila menuntut. Ini bab orang yang menangguhkan kepada orang yang senang, memberi tangguh ataupun tempoh, yakni memberi peluang lah kepada orang yang senang. Riwayat daripada Hudzaifah, dia berkata Nabi SAW bersabda, menceritakan dalam bentuk cerita ni, malaikat menyambut ruh satu orang daripada orang-orang sebelum kamu, jadi orang zaman dululah. Mereka pun kata, adakah engkau ada melakukan sesuatu amalan baik? Qala, kata orang itu, aku selalu suruh anak buahku supaya menangguhkan dan memaafkan orang yang senang. Qala, kata perawi ini, Hudzaifah kata, ataupun Hudzaifah katalah qala, ataupun Nabi kata qala yang kedua tu maknanya Allah SWT katalah. Qala yang pertama tu Nabi SAW, waya fatajawazu anhu, oleh itu maaflah kamu kepada dia, maaflah kamu akan dia, lepaskanlah dia, boleh belakang. Daripada Rabi' bin Hirash, kata dia, aku selalu memudahkan kepada orang yang senang dan memberi tangguh, menangguhkan kepada orang yang susah. Taba'ahu Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i. Jadi hak ni riwayat daripada Rabi'i, hak ni sanad ni pula. Fa unzirul musira, dia kata unziru, tidak dalam bentuk yassiru. Unziru lebih kurang makna dia, aku memberi peluang lah, memberi masa kepada orang yang senang, dan aku memaafkan orang yang susah. Ini pula daripada Nu'aim bin Abi Hind daripada Rabi'i, fa'aqbalu, dengan lafaz tu beza sikit, aku terima daripada orang yang senang dan aku maafkan orang yang susah. Ini bab orang yang meluangkan atau memudahkan atau menangguhkan, memberi peluang kepada orang yang susah. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, katanya, iaitu ada seorang peniaga zaman dulu, dia yudayinun nas, berhutang piutang dengan orang. Bila dia tengok orang susah, dia kata kepada anak buah dia, tajawazu anhu, maafkanlah dia, lepaskanlah dia, la'alla Allah an yatajawaza anna, mudah-mudahan Allah memaafkan kita atau melepaskan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah memaafkan dia ataupun melepaskan dia. Babun idza bayyana al-bay'an wa lam yaktuma wa nasaha, apabila dua pihak yang berjual beli menyatakan, tidak menyembunyi, mereka berdua tidak menyembunyi, wa nasaha, dan bermaksud baik, ikhlas terhadap satu sama lain. Dan disebutkan daripada Adda bin Khalid, katanya Nabi SAW tulis surat kepadaku bahawa ini
ialah apa yang dibeli oleh Muhammad Rasulullah daripada Adda bin Khalid. Jualan orang Islam terhadap seorang Islam, terhadap Islam yang lain, la da'a, tidak ada sebarang aib yang di dalam penjualannya itu, wala khubsata, dan tidak ada hak tak comel, tidak ada khubsata, tidak ada hak haram, hak tak comel, wala ghailata, dan tidak ada hak sumbat. Qala Qatadah berkata, al-ghailah, hak sumbat itu maksudnya berzina, curi, ibak, lari, yakni hamba hak lari daripada tuan dia. Faqila li Ibrahim an-Nakhai diceritakan, orang rakyat dia lah, ada setengah-setengah nakhasin. Nakhas itu apa namanya, penjual, orang yang melelong binatang-binatang di pasar, pelelong binatang, nakhas, menamakan Ari, Khurasan dan Sijistan. Dia menamakan kandang-kandang yang tertentu tu dengan Khurasan. Kandang ini namanya Khurasan, kandang ini namanya Sijistan. Lalu dia kata, ini binatang ni mari kemari daripada Khurasan, ini mari hari ni daripada Sijistan. Jadi Ibrahim an-Nakhai cukup tak suka dengan cara seperti itu. Uqbah bin Amir menceritakan, dia kata, tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu barang yang mana dia tahu ada pada barang itu sesuatu keaiban, kecacatan, melainkan mesti dia kena rayak. Mesti kena rayak. Boleh juga kata halal langsung kena rayak, kalau dengan persetujuan pihak pembeli lah. Ini pula riwayat daripada Abdullah bin Al-Harith, dia memarfu'kan hadis ini kepada Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua pihak yang berjual beli mempunyai khiyar, mempunyai hak memilih selagi kedua mereka belum berpisah. Ataupun dia berkata hatta yatafarraqa, sehingga keduanya berpisah. Kalau mereka berdua benar dan jelas menjelaskan, yakni hakikat barang ataupun harga dia biar jelas, burikallahuma fi bai'ihima, diberkati kepada mereka berdua pada jual belinya. Dan kalau mereka berdua dusta dan menyembunyikan yakni sesuatu, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Nah, ini kita tengok semula. Bab yang pertama tu kita baca malam ni, iaitu Nabi SAW membeli dengan nasiah. Beli dengan nasiah, yakni secara berhutang lah. Beli secara berhutang. Di sini dia nak ayat beli boleh dengan berhutang boleh. Mana tidak kata beli itu kena bayar selalu tunai. Tidak mesti lagu tu, secara berhutang pun boleh juga. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah beli lagu tu. Kami menyebutkan di hadapan Ibrahim ar-rahna fis salam, tentang gadaian dalam salam. Salam di sini dengan maksudnya dalam jual beli. Jual beli bukan dimaksudkan di sini itu dia kata salam fis salam, yakni fis salaf, yakni fil qard, yakni ar-rahn fis salam fil qard. Salaf dengan makna qard, dalam hutang. Dalam hutang kita bagi gadaian dalam hutang tu. Yakni kita menggadai lah. Jadi salam dengan makna salaf di sini. Salaf tu dengan makna qard, yakni hutang. Bukan salam jual salam tu. Jual salam yang mana kita bui piti dulu, tepoh sesuatu barang kita kata. Lepas tu barang tu kemudian dibui kemudian. Bukan waktu sini. Sebab itulah Imam Bukhari buat syiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasiah. Walaupun Hafiz Ibn Hajar mengatakan boleh juga tu dengan makna salam. Jual salam tu pun boleh juga, maknanya ada ruang lagi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tak boleh, tak ada cagaran-cagaran
ataupun gadaian lagu tu. Tak ada. Malah mana kita tahu kawan tu kita beri piti dah ke dia. Lepas pada tu tahu-tahu lenyap, hilang piti tu begitu. Tak ada siap-siap barang. Jadi kalau dia beri perteguhan, sesuatu sebagai perteguhan, boleh juga kita kata. Jadi dia kata ada jalan. Walaupun kebanyakan ulama tak terima begitu dalam salam, tak ada lah. Sebab salam tu mana dia berasaskan kepada kepercayaan, amanah. Jadi kita anggap dia tu seorang yang amanah, seorang yang jujur. Sebab tu kita sanggup beri piti ke dia tu. Di samping membantu dia. Kalau kadang-kadang orang ni tak boleh nak buat barang, nak menyiapkan barang, dia pandai buat, tapi piti tak ada. Jadi bila kita beri modal, itu satu kemudahan kepada dia. Tapi sini kebanyakan ulama mengatakan salam di sini dengan makna salaf, yakni dengan makna qard, hutang. Yani gadaian dalam hutang. Dia pun kata, Ibrahim An-Nakhai kata, Aswad menceritakan kepadaku daripada Aisyah bahawa Nabi SAW beli makanan daripada seorang Yahudi secara berhutang, yakni dengan bayaran pada masa yang akan datang, ila ajal. Dan dia gadai baju besi dia. Itu sah. Yang keduanya hadis ni. Hak ni pun ada juga wayak Nabi gadai baju besi dia tu. Dekat seorang Yahudi. Jadi Anasnya wak mari ke apa dia? Wak mari khubzi syair. Yang ni roti daripada Bali. Roti daripada Bali ni roti komel lah orang kata. Roti hak tak molek lah. Gandum murah, rega murah. Sebab tu Bali. Hak mari tempat kita ni setara import tu pun murah. Murah. Pasal memang dia rega murah. Jadi kalau kata makan Bali tu maknanya makan gandum rendah mutunya lah. Itu maksudnya nak ayat sini. Jadi Nabi SAW makan Bali, itu selalunya. Dia tidak makan gandum halus. Tidak makan. Dan ihalah sanikhah. Wak mari, Anas wak mari tu dia pergi carilah, dia pergi beli ke dia pergi gapo, selalulah sebab Anas tu khadam dia. Wak mari lemak ataupun minyak yang berbau, minyak yang hapok ataupun lemak yang hapok. Mana tidak kata makan hak segar-segar sangat, tidak. Nabi SAW pernah gadai baju besi dia semasa di Madinah lah, dekat seorang Yahudi, dan mengambil daripadanya syair. Kita tengok dia ambil berah berah syair itu, ataupun gandum syair yang di Bali untuk ahli keluarganya. Walaqad sami'tuhu yaqul. Ini kata Abi Qatadah, kata Qatadah, aku ada dengar dia berkata. Dia tu siapa? Anas berkata. Satu lagi, walaqad sami'tuhu yaqul. Anas hak dengar ni, aku dengar. Siapa kata? Anas kata. Yaqul, dia berkata, yakni Nabi kata. Dua kemungkinan itu. Iaitu tidak berpetang pada keluarga Muhammad satu gantang gandum. Bur itu mana gandum, hak comel lah, hak molek. Dan tidak juga satu gantang hab, yakni bijirin yang molek lah. Padahal dia mempunyai 9 orang isteri. Dalam riwayat yang lain disebut ma asbaha, tidak berpagi. Maknanya sepanjang hari itu sampai ke petang tak ada, kita kata nak ada di rumah dia tu segantar gandum hak molek. Adanya Bali. Begitu juga kalau daripada malam nak sampai ke pagi tu, pagi-pagi tu celek-celek tu ada. Hak lagu mana? Bali juga. Tidak ada segantar gandum. Maknanya hidupnya secara zahid lah, kita kata. Kehidupannya tu secara sebagai seorang yang zahid. Lepas tu hak ni bukan dia seorang saja, sekadar dia saja. Anak bini dia pun dia ajar hidup dengan cara lagu tu. Itulah maksudnya. Padahal dia ada 9 orang isteri. Kalau kita bini ramah ni maknanya mewah. Tidak dia. Bini ramah ni maknanya
dengan cara dia sendiri. Dengan cara dia sendiri. Bukan makna kata 9 isteri itu maknanya mewah. Tidak. Dia tidak ajar lagu tu. Padahal kalau dia nak boleh, dia pemerintah hak paling besar sekali. Pada ketika itu kaya dah. Tapi dia tak say lagu tu. Itu kerana kezuhudannya. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu makan roti bali. Maka apa dia lemuk hak bang. Itu hidupnya dengan keadaan begitu. Ini kalau kita tengok di sini. Kalau kita tengok dalam bab lain pula, ada pula ketikanya. Jangan kita pegang hak ni saja. Hak ni ada ketika. Ada sejulung lagu tu. Dalam Musnad Ahmad ada pula disebutkan bahawa Nabi SAW simpan untuk keluarga dia, rumah-rumah dia tu makanan sampai setahun. Kita tak boleh pegang hak ni saja. Kalau pegang hak ni saja, sebab itulah benda-benda macam ni selalunya disebut dalam bab zuhud atau kitabur riqaq. Kalau dalam hadis-hadis ni kitabur riqaq. Maknanya kitab berkenaan dengan riqaq. Maknanya nak melembutkan hati. Nak kita ni tidak terikat hati kita dengan dunia. Tu dalam bab tu. Tetapi dalam riwayat yang lain ada pula pada ketika senang, mana sehingga tidak menjadi fitnah kepada orang lain. Semua orang pun senang sekali dengan dia senang. Tidak kata dia pemerintah, dia saja senang, orang lain dalam keadaan susah. Tidak. Tidak lagu tu. Jadi dalam Musnad Ahmad disebutkan sampai setahun dia ada sifat. Makanan untuk setahun. Jadi tak kenalah kalau orang buat kesimpulan bahawa kita tak boleh fikir esok kita nak sifat ke apa. Tak kena. Itu bercanggah dengan sunnah Nabi, kata dia. Sebab Nabi beberapa hari rumah tak berasak. Bukan tak berasak semua. Ada ketikanya begitu. Ada ketikanya begitu. Cuma cara dia selalu mengutamakan orang lain. Dia semua mengutamakan orang lain. Orang lain senang dululah daripada dia, pendeknya. Sehingga tak cenderung tidur kalau duit-duit mari tu nak beri kepada orang lain, sahabat-sahabat. Kalau duit daripada harta ghanimah dan sebagainya mari tu nak beri kepada orang lain. Itu satu. Yang keduanya, macam mana Nabi SAW ni pergi gada beli dengan orang Yahudi, lepas tu gada pula. Tak ada kau orang Islam jualnya. Apa Nabi tak percaya kau dengan sahabat-sahabat dia. Pas sahabat dia tak kesian kau Nabi tu jadi lagu tu. Di sini banyak jawapannya. Di antaranya ialah yang disebutkan di luar tu pun ada. Di luar tu pun ada. Nombor 3. Boleh jadi kata dia Nabi SAW buat begitu nak menyatakan harus li bayanil jawaz aw li annahu lam yakun 'inda ghairihim ta'amun fadil an hajatihim, ataupun Nabi tahu sahabat-sahabat dia tu tak ada makanan yang lebih daripada keperluan mereka. Dua. Aw li anna as-sahaba la ya'khuduna rahnahu wala thamanahu. Boleh jadi juga ni besar kemungkinannya besarnya, iaitu sahabat-sahabat tak akan ambil gadaian itu daripada dia. Pitih pun tak saya ambil. Kalau Nabi nak beli pakai dak lah, pakai tak belilah, pakai bui selalu. Jadi Nabi SAW tak sih menyempitkan, menyusahkan mereka itu. Sebab tu dia tak pergi dulu lagi. Jadi tapi bukan maknanya hak ni pun bukan makna sokmo juga. Bukan makna sokmo juga. Ini ada dalam keadaan khusus ini. Dalam riwayat yang lain ada sebut, ada cerita dia pula ni. Iaitu maknanya orang lain dalam keadaan tak ada benda tu, barang tu. Jadi Nabi SAW perlu. Jadi hal inilah yang disebutkan makanan ni. Jadi terpaksalah begitu dalam riwayat lain. Tapi kalau kita tak terima riwayat tu pun begini kita nak pakai boleh juga. Iaitu Nabi SAW nak ayat harus. Yang ni kita boleh bermuamalah dengan orang kafir. Lepas tu baju besi ni kita nak perang, kita kata. Bagaimana Nabi SAW pergi bui kepada orang kafir sebagai gadaya dia? Dia boleh guna untuk nak perang kita pula. Lagu mana? Itu semua tu banyak faedahnya. Nabi SAW nak tunjuk selalu. Kalau kafir tu, kafir zimmi hak di bawah kita, di bawah kawalan kita tak apa jual senjata pun. Tapi kalau dia tu senjata tu bahaya kepada kita, mengancam kita, tak boleh. Jadi sini dia nak ayatnya, ya dia buat gitu tu boleh. Sampai ke peringkat senjata pun boleh.
kita letak. Tapi syarat kita boleh kawal keadaan tu. Lepas tu Yahudi di Madinah ni umumnya memang makan riba belaka. Riba belaka. Hak ni bukan muamalah dengan riba. Tidak. Nabi SAW ambil mengikut cara biasalah. Bukan biasa, tak ada kata bayaran lebih ke apa. Tak ada. Cuma dia letak gadaian itu kepada Yahudi tadi. Jadi nak ayatnya, walaupun dengan orang makan riba, duit dia tu haram banyaklah, kita kata harta dia tu. Tapi kalau selagi tidak jelas kepada kita, hak kita beli dengan dia tu, benda tu hasil haram, haram, tak apa, kita nak muamalah dengan dia. Itulah ya, kalau kita tengok dalam syarah hadis hak mana-mana pun lagu tu. Kalau banyak hak haram daripada hak halal, tak apa lagi. Dari segi fiqhnya. Dan Nabi SAW telah bermuamalah begitu. Selagi tidak terang bahawa ini hak haram. Walaupun dia tu dari segi muamalah lain dia buat muamalah haram. Asalkan muamalah kita dengan dia tu yang khusus itu halal, tak kira ada hal lain, tak kira. Dalam masalah fikih, dalam masalah keuangan ini ada kelonggaran macam tu. Jadi itu nak menunjukkan kepada kita Nabi SAW nak ajar belah mana. Boleh ke tidak dengan orang kafir? Boleh. Masalah senjata saat ni ala gitu. Masalah gadai. Gadai yang tidak berbunga lah. Mana? Tidak berbunga. Kita kata. Buta saat ni. Boleh lah gitu. Itu menunjukkan muamalah kita dengan orang kafir tak apa. Muamalah kita dalam masalah jual beli, dalam masalah hutang piutang, dalam masalah macam-macam lagi lah hak lain-lain boleh. Nabi SAW sendiri buat begitu. Lepas pada tu dalam sanad ini sebenarnya Imam Bukhari buat tahwil sanad di sini. Haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas qala wa haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Hawshab qala haddatsana Asba' Abu al-Yasa' al-Basri qala haddatsana Hisham ad-Dastawai an Qatadah. Sini. Sebenarnya Abu al-Yasa' al-Basri ni Asba' ini sekali ni je Imam Bukhari ambil. Ini saja riwayat dia dalam Bukhari ni, sebanyak-banyak Bukhari sekali ni je. Ni nama Abu al-Yasa' al-Basri ni ada dalam riwayat Bukhari. Apa Imam Bukhari buat mari Muslim tu dulu. Haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas. Di sini dia. Tak ada riwayat ni. Tak ada. Semuanya dalam hasyiah datah. Dalam hasyiah datah. Nombor 1 tu ada. Dalam Asma'ur Rijal Syah Waliullah ni tak ada sebut. Cuma dalam hasyiah datah nombor 1 tu Abu al-Yasa'. Dia kata walaysa lahu fil Bukhari siwa hadzal mawdi'. Ni tepat ni jadi ada. Wa qad qila inna isma abihi Abdul Wahid wa qad saqahu al-musannif huna ala lafzi Abil Yasa'. Jadi Imam Bukhari buat bagi sini riwayat Abu al-Yasa' ni. Wa fil rahni, dan dalam Kitabur Rahn bab gadaian, kitab gadaian akan datang dia mari ala lafzi Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim inilah hak dia mari mula-mula ni. Kalau kita tengok dalam Kitabur Rahn, Kitabur Rahn, cuba kita tengok muka surat 341. Hadis hak mula-mula tu. Babur Rahni fil Hadar. Ini bab gadaian semasa tidak pergi ke mana-mana lah. Semasa berada di tempat sendiri. Fil Hadar. Wa qaulillahi ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Mana kalau kamu berada dalam perjalanan, kamu tak dapati penulis, pencatat, farihanun maqbudah. Jadi kena kalau buta kena builah, maknanya serahkan gadaian yang boleh dipegang oleh pemberi hutang itu. Jadi Imam Bukhari seperti mana di sini, sana pun, di sini pun gitu juga dalam Kitabur Rahn. Cuba tengok hadis yang pertama.
haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas. Hak ni lah. Tapi di sini tak ada tahwil sanad. Hak ni yang kita baca malam ni ada tahwil sanad. Apa yang Imam Bukhari buat gini? Buat gini. Dia nak ayatnya wan nuqtatu fi jam'ihima. Huna faedah kumpulkan di sini seni dianya iaitu tariq Muslim a'la. Tariq Muslim ini lebih tinggi mura'atan lil ghalib min 'adatihi alla yadhkur al hadith wal wahid fi mawdi'ain bi isnadin wahid. Iaitu dia tidak menyebutkan biasanya lah satu hadis itu di dua tempat dengan sanad yang sama. Selain daripada itu kerana Abul Yasa' ni fihi maqalun, ada dipertikaikan oleh setengah ulama. Jadi kedudukan dia tu tidak kemah mana. Sebab tu Imam Bukhari dia hak asah dianya iaitu Muslim tu, riwayat Muslim bin Ibrahim tu. Seperti mana dalam Kitabur Rahan cara bab gadaya tu sendiri, sini ni bukan nak cerita hak gadaya tu. Sebenarnya dalam bab gadaya tu dia tak ambil dah ni Abul Yasa' kan, tapi dia ambil hak Muslim bin Ibrahim selalu. Jadi Muslim bin Ibrahim, Hisham dan daripada Qatadah daripada Anas. Fahtaja an yaqrinahu biman ya'didahu. Jadi dia perlu sertakan Abul Yasa' ni dengan orang yang dapat menguatkannya, iaitu Muslim. Itu sebab dia mari gitu. Di sini. Tapi nak ayat ada jugalah riwayat dia. Ke mana-mana pun Imam Muslim, Imam Bukhari tidak mari sanad dia saja. Dia ambil cerita ni bukan daripada Abul Yasa' tu saja. Selain daripada tu di sini juga seperti mana dalam Kitabur Rahan, Babur Rahan fil Hadar, Imam Bukhari nak ayatnya gadaian ini bukan dalam musafir saja. Takut-takut kita kata adalah perjalanan. Sebab dalam Quran kata wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Baru boleh bergadai ni untuk buta ni apabila kita dalam perjalanan. Tidak. Imam Bukhari ayatnya tidak. Sebab itulah mula-mula sekali Babur Rahni fil Hadar. Lepas tu dia amari ayat tu, ayat lagu tu. Tu. Maknanya hak tu lebih perlulah dalam perjalanan tu. Moga kita tidak kenal, kita tidak gapo orang tu. Kita perlu, kita tak ada piti ni. Pak kita nak piti lah ke mana, kita tak kenal dia. Lebih patutlah mana bergadai di situ. Tapi kalau di tempat sendiri kita tidak dalam musafir pun boleh juga. Bukan makna tak boleh. Cuma ayat tu nak ayatnya lebih-lebih lagi diperlukan dalam keadaan musafir itu. Sebab itu Imam Bukhari buat Ar-Rahn fil Hadar. Di sini serupa juga. Nabi SAW bukan dalam keadaan musafir ni. Jadi ayat ini menjelaskan maksud kata dalam Quran tadi dalam musafir itu lagu mana. Bukan maknanya tak boleh dalam keadaan hadar. Di sini Nabi SAW tak pergi ke mana-mana, tapi dia bergadai juga. Maknanya bergadai ni tidak dalam perjalanan pun boleh juga. Tu nak ayatnya. Ini bab usaha seseorang dan kerjanya dengan tangannya. Jadi cerita daripada Aisyah ni, bila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dia kata semua orang tahu bahawa pekerjaanku tidak mampu menampung keperluan ahli keluargaku. Jadi selama ni aku duduk menega, orang semua tahu mana selelena tidak kata nak pegang jawatan ni kerana nak makan gaji, nak cari pitih, tidak. Tidak. Sebabnya orang yang pegang jawatan ni ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang memang tujuannya nak makan gaji, nak cari pitih. Macam Abu Bakar ni dia royak. Tidak. Kalau nak tu sekadar keperluan tu, tidak jadi khalifah pun boleh. Jadi khalifah ni terima jawatan ni bukan untuk nak cari kesenangan, untuk menampung keperluan hidup, tidak. Tu tu dia nak ayat. Tapi sibuklah ke mana-mana pun. Apabila dah pegang jawatan ni sibuk. Apabila sibuk, kalau nak berniaga, tak ada pula nak tumpu ni fikiran ni, nak mentadbir kerajaan ni. Tu. Jadi terpaksalah dia kata keluarga Abu Bakar, dia sendiri dan keluarga dia lah maksudnya, akan makan daripada harta ni, daripada Baitul Mal, mana duit kerajaan. Boleh juga terima. Bukan kata tak boleh. Tapi kerja ni bukan kerana tu, kerana keperluan, buat tak sibuk.
Kalau tidak, tak boleh nak tumpu perhatian kepada pentadbiran itu. Jadi keluarga Abu Bakar akan makan daripada Baitul Mal ini. Dan wa yahtarifu lil muslimina fihi. Abu Bakar sendiri akan berusaha melaburkan duit masyarakat itu untuk orang-orang Islam. Mana dia akan mikir bagaimana nak menaikkan taraf ekonomi, kita kata, untuk orang-orang Islam. Yahtarifu mana cari pitih, fikir kerja, maknanya fikir tentang pekerjaan yang boleh menjadi sumber pendapatan orang-orang Islam. Maknanya dia akan berfikir tentang orang-orang Islam fihi fil mal itu, tentang harta itu. Jadi harta kerajaan itu dia akan fikir bagaimana nak mengembangkannya, nak menjaganya. Dia akan fikir hal itu. Jadi nak fikir nak cari untuk menampung keluarga sendiri tak ada dah. Tapi kata setengah ulama, yahtarifu lil muslimina fihi, mana seseolahnya Abu Bakar dia tidak senang hati dengan keluarga dia makan duit kerajaan tadi, ambil gaji tadi. Dia akan bekerja untuk orang-orang Islam. Jadi dia akan bekerja, apabila dapat untung dia akan bagi balik. Maksudnya gitu. Setengah ulama kata begitu, tapi pendapat yang pertama tadi lebih sedap. Lebih sedap. Sebab yahtarifu lil muslimin, dia akan berusaha mencari sumber keuangan untuk orang-orang Islam pada harta itu. Jadi makna pada hakikatnya umat Islam maju, ekonomi dia berkembang. Lepas tu kalau Abu Bakar ambil sikit pun tidak jadi masalah. Moga dia serupa dengan kerja juga tu, serupa dengan kerja untuk sendiri juga, bahkan lebih lagi daripada tu. Pitih ni kerana dia pegang kerajaan tu, dia boleh buat, dia boleh laburkan, dia boleh usahakan pitih itu, sehingga faedahnya bukan kepada keluarga dia saja, tapi untungnya kepada semua orang Islam. Jadi kalau dia ambil sikit pun, mana tidaklah kata salah. Bahkan dalam setengah riwayat, mana tepi-tepi dia ada sebut dalam riwayat apa namanya tabaqat, tapi dengan sanad yang molek, tapi mursal hak tu. Jadi ada disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni pada hari yang kedua selepas dia dilantik, dia bawa pergi keluar nak pergi menego, sehingga berjumpa dengan apa nama ni Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah. Jadi dia kata, macam mana nak pergi? Lepas tu lagu mana kerja ni? Jadi tak boleh, kita akan tentukan mana habuan kamu untuk kamu. Jadi daripada situlah apa nama ni ketentuan tu ada daripada pihak kerajaan untuk Sayyidina Abu Bakar. Kalau katakanlah dalam masalah makna seorang tu dia duduk di atas sekali, dia duduk di atas sekali, tak ada dah orang nak tentu ke dia. Tak ada dah orang nak tentu ke dia. Mengikut riwayat Bukhari ini, dia kata fasayakulu alu Abi Bakr min hadzal mal. Maknanya dia sendiri yang menentukan. Sebab kalau orang lain duduk bawah dia lah tentu nak wis banyak mana. Tapi dia sendiri duduk di atas. Siapa dia nak tentunya? Dia sendiri kata fasayakulu alu Abi Bakr. Jadi kalau kita tidak nak terima riwayat apa ni tabaqat Ibnu Sa'ad itu, kita terima kalau kita terima ni, maknanya Abu Bakar sendiri boleh menentukan. Dan dia telah menentukan begitu. Untuk makan tu ambil daripada Baitul Mal itu. Begitulah juga ulama-ulama kita faham perkara-perkara yang lain pun. Sekarang ni terutamanya khusus dalam apa-apa perkara pun. Kalau tidak tak boleh, pasal luas sangat bidang sesuatu perkara tu. Supaya juga kita kata mengajar misalnya. Kalau kita nak mengajar bila-bila nak kerja kata banyak fikiran, tak boleh tumpu. Maka boleh kata dia. Kalau kita nak gapo lagi, urusan boleh. Boleh nak ambil tu, maknanya tak, syaratnya tidaklah berlebihan. Jangan itu menjadi matlamat. Jadi seperti Abu Bakar ni dia kata, maknanya kerja dia sebelum pada tu cukup dah. Jadi makna nak kerja ni bukan kerana tu. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata tak kena tu, mana pendapat yang kedua tadi, mana dia akan usaha untuk orang Islam, tidak usaha untuk keluarga dia, tapi usaha untuk orang Islam, cari pitih untuk orang Islam. Kalaulah boleh, tentu lebih boleh untuk keluarga dia. Lau kana yumkinuhu al-ihtiraf lahtarafa li nafsihi kama kana. Kecuali kalau dianggap seperti kita terjemah sini, annahu kana yu'til mal liman yattajiru fihi wa yaj'alu ribhahu lil muslimin. Dia makna dia melaburkan pitih itulah. Itu makna yahtarifu lil muslimin fihi, nombor 5 tu.
Jadi Hafiz Ibn Hajar pun kata lagu tu, maknanya dia akan cari peluang-peluang kerja, akan buat macam-macam bentuk perniagaan untuk mendapatkan hasil kepada orang-orang Islam itu. Mana suruh orang lain kerja, orang lain berniaga, bukan dia, tapi dia yang mengatur. Mana begitu. Hak tu lebih sedap lagi, lebih molek. Di sini nak ayatnya hasil usaha seseorang itu. Jadi hasil usaha sini kalau kita nak kata dengan tangannya. Abu Bakar, Imam Bukhari buat mari hadis Abu Bakar. Abu Bakar sudah tidak jual dah, sudah tidak berniaga dah. Bahkan sekarang ni dia makan gaji. Itu pun orang panggil kasbir rajul wa amalihi biyadihi juga tu nak ayatnya. Imam Bukhari nak ayat begitu. Jadi tidak kata wa amalihi biyadihi itu pergi menanam. Pergi menanam saja. Menanam padi ke menanam gandum ke menanam pokok kayu ke kita kata. Bukan waktu saja. Buat kerja tu. Bukan jawatan itu, lepas tu hasil dia dapat, itu pun hasil usaha sendiri juga. Hasil tangan sendiri juga tu maksudnya. Takut-takut kita kata buat kerja sendiri ni supaya Nabi Daud buat baju besi itu. Tidak gitu. Jadi sini maknanya dia mari hadis Abu Bakar ni apa makna? Mana Abu Bakar kerjanya? Kecuali kalau kita nak kata hak sebelum pada dia jadi khalifah tu, memang dia bekerja sendiri untuk menampung keluarga dia. Jadi hak tu lah mana hak molek. Tetapi kalau hak tu molek secara mutlak ke mana-mana pun lebih molek daripada hak lain, tak boleh tinggal lah Abu Bakar. Kena kerja jugalah. Menego jugalah. Maknanya ada keutamaan di sini. Di sini hak lebih perlunya kepada dia iaitu memerintah tu, mentadbir itu. Lepas pada tu walaupun dia kita kata makan gaji, ambil duit daripada kerajaan itu, tak apa. Tidak kata jadi kurang dengan sebab dia tidak berniaga. Tidak. Sebab sekarang ni hak dia pegang tu lebih besar lagi daripada hak dulu. Walaupun hak dulu tu pun molek dah. Tapi yang pertama tadi lebih molek lah. Hak yang kedua ni dia nak ayatnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummal anfusihim. Maknanya buat kerja sendiri. Buat kerja sendiri menggunakan tenaga. Jadi lagu mana keadaan mereka itu? Bau lah jadi. Bau. Terutamanya pada hari Jumaat ke apa tempat berhimpun begitu, lalu dikatakan kepada mereka, yakni Nabi lah suruh orang katanya, lawi qatasaltum, kalau mandi pun alangkah moleknya hilanglah bau tu. Sebab itulah di peringkat permulaannya ulama mengatakan sebut mandi, kelebihan mandi pada hari Jumaat ke apa tu sebenarnya nak menghilangkan bau ni. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kalau sejuk setara mana pun, terutama dalam keadaan kerja gitu nya bau kuat tu. Apalagi kalau pakai baju tebal, kau bau. Jadi itu sebenarnya yang suruh mandi itu pada hari Jumaat. Bukan kerana kelebihan hari Jumaat tu semata-mata, tidak. Kerana nak berhimpun. Bila nak berhimpun akan bau busuk lah. Seperti mana dia tidak bui pergi orang hak makan bau ke apa tu, pergi semaya jemaah, suruh usul buat pergi kubur bakit ke apa tu. Hak tu semua tu kerana dalam perhimpunan tak boleh nak buat benda-benda lagu tu. Gitu. Jadi jawab dia, lawi qatasaltum, kalaulah kamu mandi. Kalau mandi pun molek. Maknanya kita kata lawi qatasaltum. Jadi apa nama ni? Jawab dia tu mahzuf, iaitu la zahaba ankum tilkar rawaih. Bau-bau busuk tu hilanglah. Molek lah kita kata. Sini hendak ayatnya kepada dia, sahabat-sahabat ni buat kerja. Jenis buat kerja, berusaha. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam galak sama buat kerja. Lepas pada tu ni riwayat daripada Miqdam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada makanan hak seseorang tu makan lebih baik daripada hak dia makan daripada hasil usahanya sendiri. Dan Nabi Allah Daud dia makan daripada hasil usahanya sendiri, daripada hasil pekerjaan dua tangannya. Jadi Nabi Daud buat ke dia apa namanya, san'ata labusil lakum. Mana dia pandai buat baju besi. Dia pandai buat baju besi, walaupun dia raja, tapi dia tidak makan free. Dia makan dengan hasil usaha dia sendiri. Lagu mana? Dia tu buat baju besi. Hak jadi raja mereka tu suka hak tu. Lepas tu kalau siapa dia boleh buat lagu tu, molek lah. Hak tu hak idealnya. Hak tu hak contohnya. Kalau siapa dia boleh buat. Tapi kalau tak boleh buat, seperti Sayyidina Abu Bakar tadi, ambil takut perlu. Tak apa juga lagu tu.
Tapi hak moleknya, mana Nabi Daud ni orang kuat namanya. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Bini berapa? Kuat. Buat kerja sendiri lagi. Meretah lagi. Ibadat lagi. Dia bagi hari dia tu maknanya kepada beberapa bahagian. Termasuklah sebahagian daripadanya, 3 bahagian mengikut setengah riwayat. Iaitu sebahagian daripadanya untuk ibadat. Bukan main kuat. Inilah hak moleknya. Jadi dia buat kerja daripada hasil tangan dia, makan daripada hasil tangannya. Dia tak makan hak kerajaan. Nabi Sulaiman, hak besar lagi kerajaan dia. Anak Nabi Daud pun tidak makan. Tidak makan hak duit kerajaan. Dia makan hasil ke dia? Dia buat tung Nabi Sulaiman. Tu dalam kisahnya. Dalam ceritanya disebutkan bahawa Nabi Sulaiman ni dia makan hasil usaha dia buat tung. Hak tu, hak dia makan keluarga dia. Lepas tu fitih kerajaan, buat kemajuan. Buat kemajuan. Itu cara dia. Begitu juga Nabi SAW, dia mengutamakan orang lain semua. Tapi tidaklah kata Nabi SAW ni buat lagu ni. Sebab mungkin dia sudah isyarat dah bahawa umat kita ni maknanya lebih berat lagi kerjanya. Jadi kena tumpu tu. Dengan sebab itu Nabi SAW tidak pula kata ada kerja khusus. Hak tu. Kerja khusus, waktu lah makan keluarga dia. Tidak lagu tu. Walau bagaimanapun dia hidup dengan penuh kezuhudan. Jadi dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan, man wulliya lana amalan walam yakul lahu baitun falyattakhidh baitan. Walam yakul lahu zaujatan falyattakhidh zaujatan. Kalau tak ada bini, walam yakul lahu zaujun falyattakhidh zaujan ataupun zaujatan, dia boleh ambil bini seorang. Walam yakul lahu markabun falyattakhidh markaban. Kalau tak ada kenderaan, boleh ambil kenderaan. Maknanya itu ada juga ruangnya, dia buat dah tu. Lepas tu markaban lagu mana? Sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan keadaan lah kenderaan tu. Kalau zaman dulu unta, kuda, zaman sekarang ni lagu mana? Tak kira hot tu. Kereta lah kita kata. Cumanya janganlah lebih sangat. Jadi apa-apa kedana rakyat tu. Kerana mementingkan segelintir orang. Tak boleh lah lagu tu. Tu lari daripada ajaran Islam. Tetapi asas dia tu, nak rayaknya keperluan asas tu diberi oleh Nabi SAW. Jadi sesiapa yang jadi pemerintah, dia berhak mendapat tu. Tapi sekadar yang patutlah. Ia tidak jadi kepelik, ia tidak jadi ke susah orang lain, rakyat jelata. Jadi hak ni riwayat Abu Hurairah waktu juga. Lepas tu Nabi SAW ada bersabda ni riwayat Abu Hurairah, kalau seorang tu pikul kayu seberkah atas belakang dia untuk nak cari piti, itu lebih baik lagi daripada dia minta dengan sesiapa. Lepas tu tak tahu lagi orang tu akan bui ke atau tak bui. Kalau bui, malu juga. Orang boleh sebut, dia ni minta dengan kita, dia ni gini-gini. Kalau tak bui, malu saja muka. Jadi malu saja. Jadi inilah mana dia ajar hidup bermaruah, hidup berdikari. Kalau dia kata tak ada jalan, tak ada usaha lain, tak nampak ke lain, reti pikul kayu, kau pikul, jangan minta sedekah. Sebab itulah yang jadi umat Islam tu hak faham Islam sengati, hak ikut ajaran Islam sengati, dia tidak jenis minta-minta lagu tu. Dia jenis buat kerja sendiri. Sebab apabila minta, macam-macam lah jadi jatuh air muka. Ada orang yang haram minta, ada orang yang makruh minta, ada orang yang harus saja minta. Hak haram minta, mana dia memang senang. Dulu kita sudah jumpa dah hak ni. Kita sudah jumpa dah dulu. Ni muka surat 199 kalau nak tengok. Sana riwayat dah. Sini riwayat. Marral hadis ma'a bayanihi pada muka surat 199 dulu. Jadi di sana riwayat dah. Hak pasal hak minta ni ada 3 macam. Ada orang minta hak haram minta. Iaitu kalau dia senang dah. Minta lagi. Lebih daripada keperluan dia dah. Ada. Dia minta lagi. Itu haram minta. Makruhnya iaitu hak kurang daripada tu lah. Kurang daripada tu. Cuba kita tengok ni.
199. Cuba kita tengok tepi dia tu. Iaitu mitok ni ada 3 macam kata dia. Haram, makruh, mubah. Haram itu iaitu dia ghaniyun min zakat. Maknanya dia tidak berhak mendapat zakat lah. Ataupun dia menyatakan sesok dia tu lebih daripada keadaan dia sebenar. Sebenarnya dia kaya walau sesok. Itu haram. Makruh liman sa'ala ma 'indahu ma yamna'uhu 'an dhalik. Makruh orang tu ada dah sesuatu yang tak perlu dia minta dah. Sekadar cukup untuk dia tu. Ada dah. Jadi apa-apa tu dia minta. Itu makruh. Mubah ni iaitu orang yang minta dengan cara yang baik, minta dengan keluarga dia atau kawan dia. Hak tu hak harus minta. Haruslah lagu tu. Jadi sehingga kita tidak jadi malu, tidak jadi sebutan orang. Tu. Adapun hak wajib, ada juga wajib. Soal inda darurah. Iaitu pada ketika nak jaga nyawa kita, nak mati lapar. Fala ba'sa. Lepas pada tu kalau minta dengan apa nama ni? Wa ammal akhdhu min ghairi mas'alah. Tapi kalau ambil sesuatu daripada orang dengan tidak minta, wala israfin nafs, dan tidak menonjol-nonjolkan diri, tidak menonjol-nonjolkan diri, fala ba'sa bihi. Itu tak apa. Ambil itu tak apa. Harus juga lagu tu. Bahkan molek dulu kita sudah jumpa dah cerita Sayyidina Umar ke apa tu, Nabi SAW suruh ambil sebab itu rezeki daripada Allah SWT. Jangan kita apa nama ni taksir pula. Hak lagu tu. Hak kita tidak minta dan kita tidak menonjol-nonjolkan diri kita. Supaya orang nampak maka bui kita. Lagu tu. Jadi ada beberapa macam tu. Apa dah tu hak ni seseorang tu ambil la an ya'khudha ahadukum ahbulahu. Ambil tali-tali dia. Lebih baik lagi daripada dia minta dengan orang. Dalam riwayat yang lain disebut orang mari minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ke dia. Segar nampak. Segar nampak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bui. Dia suruh sahabat dia mari tali. Mari tali, mari kapok. Maka sahabat mari dia pun bui. Ni kata dia. Ni buat. Lalu dia kata lagu ni. Lalu dia kata lagu ni dalam riwayat yang lain ada latar belakang dia. Jadi maknanya di sini nampak ringkas saja. Tapi sebenarnya itu adalah pengajaran. Mana kalau dalam sebuah negara lah kita kata masyarakat. Yang ada pemimpin-pemimpin dia, ada kerajaan dia. Mana kerajaan dia tu kena sediakan kerja. Kerja sampai dulu, pada ambil tali pergi aku apa nama ni kayu di hutan tu. Kerja sampai sekarang sesuai dengan sampai sekarang. Di mana dia kena beri peluang. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengok kata ni orang segar. Apa lagu mana patutnya ambil tali, ambil kapok beri ke dia. Itu maknanya. Supaya juga kita sekarang ni kalau tengok kata orang tu perlu lagu mana. Ambil. Jangan beri dia jadi menganggur, jangan dia jadi apa, kalau tidak jadi curi, jadi apa, banyak cerita dah pulaknya. Tak ada kerja, macam-macam lah jadinya. Tapi kalau semua tu sudah ada dengan pengajaran akhlak kod dalam ni, dia tidak akan berlaku benda lagu tu. Ini bab mudah, bersikap mudah atau senang dan murah ataupun lapang dada dalam jual beli. Dan orang yang menuntut sesuatu hak hendaklah dia menuntut dengan penuh maruah, fi afaf, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik ataupun dengan penuh maruah. Jangan jadi pergi supoh orang ke apa. Tak boleh lagu tu. Pergi duduk kata macam-macam, kata huduh, tak boleh lagu tu. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang hak lagu ni. Bila orang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, berkatlah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dah, doa ni tetap ni Allah Subhanahu wa taala terima semua ni. Ni rahimallah, semoga Allah merahmati. Bila dapat rahmat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkatlah. Ni doa ni Nabi ni mana tu walaupun dia mati dah. Allah Subhanahu wa taala terima semua ni. Setiap kali kita duduk baca, kita tahu gapo ni, siapa yang buat lagu ni dia dapat hal tu. Iaitu seorang yang mudah, senang apabila berjual beli.
apabila menjual, apabila membeli, dan apabila menuntut. Bukan makna sini senang tu mudah tu. Hak patut ada resik tak boleh resik, bukan lagu tu. Senang tu mudah kira lah, mudah kira. Boleh bertolak ansur. Apa ni, percakapannya baik, dengan senyuman je, dengan apanya, hak tu begitu. Bukan makna apa nama ni tak boleh buat resik, tak boleh gadai, tak boleh apa, bukan makna begitu. Kalau senang lagu tu mudah kena kau gerai lagu tu. Jadi kita kena tengok juga keadaannya, tengok pula di tempat-tempat lain tu lagu mana. Jadi apabila menuntut hutang, apabila menuntut hak-hak dia lah, apa-apa, mana dengan cara yang baik lah, dengan cara yang bermaruah. Ini bab orang yang menangguhkan atau orang yang memberi peluang kepada orang yang senang. Jadi beri peluang ni bukan kepada hak susah saja. Hak senang pun kena beri peluang juga, ada kelebihan juga. Hak senang pun jangan kita kata dia senang, tak si bayar selalu, apa tak boleh gitu. Boleh jadi dia dalam keadaan perlu sangat, pada ketika tu nak bayar hak lain dulu. Apa tidak kecek moleknya. Kita kata boleh jadi dia perlu hak lain, walaupun dia ada boleh juga kena bayar kita, tapi dia berasa lebih perlu hak lain dulu. Jadi minta tangguh, kita tangguhkan dia, beri tempoh kepada dia. Itu maknanya. Dia tu senang, bukan tak ada piti, tetapi kerana dia ada keperluan lain, jadi kita timbang ke dia. Itu maknanya. Riwayat daripada Huzaifah, dia menceritakan kata Nabi SAW, malaikat terima roh seorang sebelum orang masyarakat dahulu lah, orang-orang dahulu, umat dulu. Lalu mereka tu tanya, faqalu, mereka tanya dia, mu ada buat sesuatu kebaikan kau? Ya, jadi kepelik ni. Maknanya roh kamu ni istimewa sangat ni. Apa ni? Mu ada buat sesuatu benda molek. Setengah ulama kata berdasarkan riwayat yang lain. Cuba kita tengok sebelah tu. Nombor 1. Qala fil Fath wa fil Nasa'i anna rajulan lam ya'mal khairan qattu wa kana yudayinu an-nas. Maknanya dia tak ada buat amalan baik ke satu buat lain. Kalau kita pakai riwayat Nasa'i itu maknanya tak ada lah. Hak ni sekal. Tapi nak ayatnya benda ni benda besar. Sehingga malaikat pun hairan. Kagum dengan ruh dia. Dia kata ke mana? Aku selalu suruh anak buah aku supaya menangguhkan dan memaafkan orang yang senang. Orang senang. Jadi ini kalau kita terima, dia tidak buat amal apa satu. Kalau kita mengikut zahir hadis ni dalam Bukhari ni, dia tidak kata mana dia tidak buat amalan lain. Nak rayaknya, ada kamu buat sesuatu kebaikan yang jadi kau pelik ni. Aku tahu dah orang lain pun buat kebaikan juga, tapi tidak lagu ni. Ni kebaikan mesti hak istimewa ni maksudnya. Syai'an mana syai'an aziman. Jadi nakirah tu nakirah li ta'zim. Jadi ada kamu buat sesuatu benda yang besar. Hak lain tu orang lain pun ada juga. Pun ada juga, tapi kalau kerana hak lain serupa dengan orang lain juga. Ni ada benda lain. Adakah benda? Apa dia? Dia raja. Aku selalu suruh anak buah aku supaya menangguhkan, memberi tempoh dan memaafkan orang yang senang. Kalau orang senang tu dia minta tempoh, nanti dululah, kalau boleh sehari 2 lagi, pasal kita perlu nak itu hari ni dulu. Kita apalah kita kata. Gitu. Dia ada pitih, memang ada. Kalau nak bayar selalu boleh. Kalau kita buat payah pasal dengan dia akan beri selalu kita. Tapi dengan hati yang berat. Dengan hati yang berat, dia pun akan kata Allah, kalulah dia melapangkan kepada kita, beri tempoh kepada kita, kita boleh selesai tu, selesailah. Tapi kadang-kadang orang mengaji pun tidak lagu tu, jadi susah. Jadi susah pun kira. Lepas pada tu wayat tajawazu, dan memaafkan musir. Memaafkan tu lagu mana? Maknanya sama ada ya tajawaz, memaafkan, melepaskan, dengan makna lepaskan terus. Yang ni ibra'. Tu. Apa nama ni, lepaskan hutang tu. Senang pun. Kita tahu dia boleh bayar, tapi kita timbang rasa kepada dia. Kalau dia tidak bayar kepada kita, senang lagi dia. Tu. Kalau kita ni senang benar lah, kita kata
Kalau senang sikit-sikit pun, kalau kita nak berkorban, boleh banyak lagi pahala. Hak tu Tuhan sajalah yang tahunya hak tu. Ataupun dengan cara wadhi'ah. Dengan cara wadhi'ah, iaitu kita kurangkan. Hak 200 sepatutnya, kita jadi 150 saja. Itu pun makna memaafkan juga. Boleh jadi juga begitu. Masuk belaka tu. Jadi hak ni uyassiru gapo lebih kurang saja makna dia tu. Ini bab orang yang menangguhkan, memberi tempoh kepada orang yang susah pula. Memberi tempoh kepada orang yang susah pula. Hak tadi orang senang. Orang hak susah kau lagi lah. Mana patut. Sehingga dalam Quran pun ada sebut, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ala maisarah. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang tu susah, tunggulah mana siapa dia senang. Gitu. Jangan duduk tekan. Itu maknanya man anzara mu'siran. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa senang gitu. Jadi ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran, bila dia tengok orang susah, qala li fityanihi tajawazu anhu. Jadi hak ni boleh jadi hak tadi juga, boleh jadi hak lain ni. Sebab hak tadi memaafkan kepada hak senang. Walaupun ada juga dalam riwayat sanad lain tu wa unzira al-mu'sir, ada juga kena kira macam serupa. Tapi kalau hak lain pun boleh jadi juga. Mungkin manusia ni ramah. Manusia ni ramah, orang zaman dulu pun ramah juga. Jadi boleh jadi lain. Jadi bila dia tengok orang susah, dia kata kepada anak buah dia, tajawazu anhu, maafkan dia atau lepaskan dia. La'allallaha ay yatajawaza anna, mudah-mudahan Allah memaafkan kita ataupun melepaskan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Jadi tajawazu anhu bau man anzara mu'siran. Jadi hak di sini hak lafaz terjematul bab ni anzara mu'siran. Dalam hadis ni tak ada gitu. Cumanya ada fa idza ra'a mu'siran. Fa idza ra'a mu'siran. Tapi di situ tidak ada makna inzarul mu'sir tu. Makna inzarul mu'sir ni ada di sini, iaitu tajawazu anhu. Situ, duduk situ. Situ makna inzar di situ. Yang ni memberi tempoh. Jadi maafkan dia tu dengan cara memberi tempoh kepada dia, memberi peluang ataupun ruang kepada dia, masa kepada dia. Boleh jadi juga begitu maksudnya. Sebab tu kita tengok qauluhu tajawazu anhu zadan Nasa'i. Nasa'i menambahkan, ini riwayat ni tambah dengan dia kata kepada Rasul dia, yakni kepada utusan dia, khudh ma yasra wa truk ma asra. Mana kalau dia tu senang, mu ambil lah. Kalau dia tu susah, mu tinggalkan. Wa tajawaz, dan kamu maafkan dia ataupun lepaskan dia. Wa yadkhulu fi lafzi at-tajawuz al-inzar. Termasuk dalam maksud lafaz tajawuz itu, iaitu inzar, yakni menangguhkan, wal wadhi'ah, ataupun mengurangkan bayaran itu ataupun harga, wa husnit taqadi, termasuk dalam tajawuz itu husnit taqadi, yakni menuntut dengan cara yang baik lah, dengan cara yang baik. Intaha wa fihi al-mutabaqah. Jadi di sini ada mutabaqah lah, ada kesesuaian di antara terjematul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu dengan hadis ini, iaitu pada lafaz tajawazu anhu. Sebab tajawazu itu ada beberapa makna. Boleh jadi dengan makna inzar, boleh jadi dengan makna wadhi'ah, boleh jadi dengan makna husnit taqadi, boleh jadi belaka tu. Masuk belaka tu. Babun idza bayyana al-bay'an wa lam yaktuma wa nasaha. Nampaknya padas kat tu lah. Panjang pula situ tu. Hadis tu jadi panjang. Allah.